Tak ada. Ya, ya, ya. Oh. Tanya dulu lah. Yalah jauh nak main dengan nak cuti lagi, Ya, nak apa betul. lagi. Memang macam tu dah. Minta Hari maaf lah. ni tak ada apa urusan sangat lah. Oh. Patutnya kerja tapi saya ambil cuti je. Allah, Allah, Allah. Satu hari cuti dah. Nak main sini ya. Hajat nak main report start lah. Allah. Sebab saya tengok saya baru duk ikut yang YouTube ni kan. Ha. Dalam seminggu dua ni baru nampak kan. Baru tengok channel ni. Oh. Memang saya duk cari macam nak tanya kan. Allah, saya semua tu pelanggan yang buat tu apa ni akaun saya tangkap bubuh je. Saya tutup ke buka saya tak ngerti. Ya. Lepas tu tak ngerti nak edit apa tak ngerti. Betul lah. Jadi kalau dalam video tu ada salah cakap ke kalau silap apa ke minta maaf banyak. Saya memang tak ngerti nak edit. Tak ngerti. Ada pembantu buat lah. Bukan pelanggan. Oh, pelanggan buat. Asalnya pelanggan yang tolong buat. Oh. Dah 7-8 tahun dah. Tiba-tiba ada pelanggan beritahu, Ustaz pasal apa? Ustaz dapat berapa sebulan dengan YouTube? Saya kata, tak dapat apa. Tak dapat apa? Takkan tak dapat. Tu aset Ustaz tu. Aset tu apa dia? Mana satu benda yang berharga lah katanya. Ya. Oh ya kau. Maka dia tolong buat. Tolong buat, tapi sampailah tak dapat lagi. Saya tak tahu nak. Macam mana nak dia punya prosedur nak dapat. Yalah tu orang kata waktu mak bapak hantar sekolah mengaji lah betul-betul kan. Ni waktu bahasa Inggeris buat hal lari kelas lah apa dah. Waktu matematik apa semua lari kelas. Sama dulu. Jadi rupanya bahasa Inggeris ni penting, dia bahasa pelajaran kan. Ya, okey. Kat dunia ni bahasa ilmu kan. Ya. Jadi bila tak faham bahasa Inggeris ni dia kekok nak buat apa-apa pun tak ada. Sebab tu kadang-kadang pelanggan main dia cakap bahasa Inggeris, saya angguk je sebenarnya saya tak faham apa. Ya gitu saya tak faham. Kita dengar orang cakap kita boleh faham, kita nak cakap balik tu. Ini tak faham. Ya. Dengar pun tak faham, betul lah nak cakap. Boleh sikit-sikit tu kalau okey lah. Jadi alhamdulillah setakat ni kalau saya ada tu kadang-kadang saya duduk mana, ya Allah, ya Rabbi malunya aku kat kau ya Allah. Aku bahasa Inggeris aku tak reti, tapi bisnes antara bangsa. Ya. Order madu yes no alright yes no alright gitu. Saya tengok dalam Shopee pun ada kan, dalam iklan dalam order online tu. Tu saya tengok, alah tak pernah main sini kan. Ya. Ni memang hajat ni kalau boleh import start ada masa kita hari ni nak main sini lah tengok. Alhamdulillah lah hari ni kan. Boleh jumpa, boleh sampai dan tempat hari ni lah. Tak ada orang lagi. Lah ni saya tak buka untuk cek lagi lah. Tapi yang tak ramai kalau bukan cek ni penuh. Penuh. Sebab kita hormatlah undang-undang COVID-19 ni kan. Ya. Tak mau ambil risiko. Tu yang kadang-kadang bila pelanggan daripada luar negara, daripada mana-mana luar negara order bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya macam tuan saya nampak kan boleh bahasa Inggeris, saya minta tolong jawab Ustaz. Saya pun insya-Allah boleh lah sikit-sikit. Sekolah pun tak kenal. Gaya tu tahu, kata Boleh orang tahu. Jadi minta tolong pelanggan gitu lah. Minta tolong. Gitu macam tu lah selalunya. Takkan ni ada je bantuan tu, syukur alhamdulillah. Okey. Syabuk sampai kedai. Baik. Saya dengar kita baca hadis lah. Boleh, Ustaz. Biasanya macam tu lah. Biasanya nak buka kedai ni dengar dulu Nabi pesan apa. Ya. Sebab kalam-kalam Nabi ni dia ada mukjizat. Walaupun kita baca kita baca dalam bahasa Melayu. Ya. Sana ambil masa sana. Saya tak ada apa ni. Ya dah itulah korban ambil cuti. Tak ada apa. Baik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara akan mengiringi jenazah. 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersamanya. Yang mengiringinya ialah keluarga, harta dan amalan. Yang kembali ialah keluarga dan harta, dan yang tinggal bersamanya ialah amalannya. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara akan mengiringi jenazah, 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersamanya. Yang mengiringinya ialah keluarga, harta dan amalannya. Yang kembali ialah keluarga dan hartanya, dan
yang tinggal bersamanya ialah amalannya. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Amru meriwayatkan bahawa Nabi SAW berkhutbah pada satu hari. Baginda Nabi bersabda dalam khutbah, "Dengarlah, sesungguhnya dunia ini ialah mata benda yang sementara, yakni ia tidak ada nilai. Lantaran itu, makan daripadanya setiap orang yang baik dan jahat. Dengarlah, sesungguhnya akhirat ialah satu waktu yang ditetapkan, yang pasti datang. Yang akan membuat keputusan pada hari itu ialah Raja yang Maha Berkuasa. Dengarlah, sesungguhnya segala kebaikan ada dalam syurga, dan sesungguhnya segala keburukan ada di dalam neraka. Fahamlah, maka beramallah dalam keadaan kamu takut kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihadapkan di hadapan Allah bersama amalan kamu. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, pasti dia akan melihatnya. Dan siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah, pasti dia akan melihatnya." Allah Akbar. Semoga Allah SWT bagi saya, tuan dan keturunan kita kefahaman agama, hidayah dapat amal dan sampaikan, insyaAllah. Dan alhamdulillah, kita dengarlah tu nanti pesan tu. Baru kita boleh bincang. Kita nak bincang apa? Ada masalah kesihatan sikit tak? Kesihatan. Saya main kat Ustaz ni, saya betul terang lah sebab saya anggap Ustaz ni dah macam ayah seorang daripada seorang ayah. Saya pun ayah baru meninggal. Allahu Akbar. Jadi saya tak ada ni nak kongsi masalah. Ya, baik. Saya cadang tu nak dia berikan rumah tangga tahun depan. InsyaAllah kalau ada jodoh lah. Allah, lah ni umur berapa? 33. Allah, matang elok dah. Dah terlambat lah tu. Tak lama duduk dengan matang elok. Jadi saya nak tanya kenaan kesediaan lah. Sebab saya takut bila berkahwin nanti nafkah zahir dan batin tu minta tu tanggungjawab kan. Jadi masalah saya takut saya tak dapat bagi nafkah batin yang sebaiknya pada isteri saya. Baik. Nafkah zahir tu insya-Allah saya bersama. Ya. Nafkah batin tu saya rasa saya tak tak berapa nak sempurna lah sebab tak boleh tahan lama. Jadi saya dah tengok video-video Ustaz kan. Jadi saya ingat insya-Allah saya ikhtiar kan main tanya pendapat Ustaz je lah. Baik Allah. Sebab saya jumpa dengan saya punya bakal tu, dia ada cerita lah kan apa yang dia takutkan, apa yang dia ni risau kan. Ya. Kawan-kawannya yang kahwin ada masalah yang macam saya ni, macam bagi nafkah batin tu tak boleh tahan lama. Aduh. Jadi saya dah bincang dah dengan bakal. Itu belum bincang lagi. Dia tadi kata dah sembang-sembang dengan bakal. Sembang-sembang macam tu je, tapi dia tak tahu lagi tentang masalah yang saya ada. Dia suarakan benda macam ni. Dia suarakan benda macam ni sebab dia tengok pengalaman kawan-kawan dia lah. Kebanyakan kawan-kawan dia ada masalah yang sama macam saya lah. Jadi saya cakap jujur dengan Ustaz. Muda-muda dulu saya adalah buat main sendiri je kan. Ramai sungguh. Saya pun bukan ramai sungguh lah. Haduk mai, ya Allah. Kemarin saya minta maaf kemarin. Ustaz, saya minta maaf. Saya duduk teriak sini minta maaf Ustaz. Pasal apa? Saya minta maaf lah. Pasal apa? Saya buat balik juga. Buat apa? Merancak balik. Saya dah tinggal alhamdulillah. Tapi lepas merancak saya sebenarnya taubat Ustaz. Saya taubat. Saya rasa salah dengan Ustaz kalau saya tak main. Kalau saya tak menjumpa Ustaz, saya rasa salah sangat. Ya Allah, saya tak ada apa pun. Saya tolong peringat aja. Dulu kan dah mai jumpa saya, lepas tu kita azam niat untuk tinggal. Memang saya tinggal je Ustaz daripada bulan 2, 3, 4, 5. Dah tinggal dah. Tapi Ustaz tak tahan lah Ustaz. Tak tahan saya pelepah Bila pelepah tu saya rasa salah. Lepas tu duduk esok sakit Ustaz sakit lah. Dia sakit kat pangkal. Tu punca dia nak patah lah. Okey. Tapi saya tak ada apa. Saya kata saya tak ada apa. Saya tolong peringat dia sebagai orang tua. Kan yang penting bagus dah.
Lepas buat tu tobat kepada Allah. Dulu dah janji tak mau buat dah kan. Saya pun dah tinggal, alhamdulillah boleh tinggal. Kuat tu alhamdulillah. Tapi sebab dah fikir nak rumah tangga tu kan, tu yang saya jadi macam risau juga kalau tak dapat naikkan kos batin. Tak apalah, kita minta belas kasihan Allah. Wahai Allah, kita hamba-Mu yang lemah, kita hamba-Mu yang tak kuat. Cumanya bila saya tanya balik kemarin, duk tengok gambar lucah ke? Dia duk tengok. Tak boleh Ustaz, kita duk tengok benda lain, benda tu main. Benda tu masuk dia kata. Loh, ya kau saya tak nak ada apa dalam telefon saya. Sebab saya duk tengok video saya. Saya duk tengok video saya tu, duk nak bubuh tajuk, kan ada yang tajuk tak sempat bubuh kan. Jadi video dia saya tak ada tengok. Dia. Lepas tu kata tak apalah. Lepas ni minta ampun dengan Allah betul-betul. Lepas tu buat siapan untuk kahwin cepat-cepat. Dianya akan kahwin awal tahun depan. Ujian Mai kemarin ni. Jadi tak apa. Allah saudara saudara Muhammad, saya pun sekadar orang tolong dengar aja sebenarnya. Tolong nak peringat. Tolong faham satu benda, kehidupan dunia ni kehidupan yang sementara. Bila cerita kata kehidupan sementara ni, tak ada satu benda pun yang sempurna. Macam tu. Jadi orang yang belum kahwin semua berimpian nak kahwin. Orang yang berimpian nak kahwin, orang yang nak kahwin, dia berimpian semua bahagia. Tapi hakikatnya dunia ni sementara, penuh dengan tipu daya. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan masalah dalam rumah tangga. Kita kahwin kerana Allah. Kita kahwin kerana sunnah Rasulullah. Kita kahwin kerana sunnah para rasul. Jadi ada kerani, maknanya bila kahwin pun dia ada masalah dia. Itulah kata kita belajar redha, belajar terima pasangan kita masing-masing, baik suami baik isteri, baik buruknya, wangi busuknya, lebih kurangnya. Itu yang penting. Jadi perkara ni yang patut dibincang sewaktu sebelum kahwin. Tu saya pun ingat memang nak bincang dengan dia lah. Jadi bincang dia tak benar ni. Saya nak bincang tengok, saya nak tanya boleh ke terima. Saya nak tanya Tapi kalau kita buat sesuatu, itu hak basic yang kita kena faham. Asas yang kita kena faham. Hidup ni sentiasa ada ujian, ada masalah hidup ni. Jadi kena terima baik buruk, wangi busuk kena terima. Tapi seandainya kita tahu kita ada masalah dalam bab ni, dalam bab lemah tenaga batin kan mati pucuk ke, pernikahan tu sah tapi haram. Dia jadi lagu tu pula. Pernikahan sah tapi haram. Haramnya sebab apa? Kita tak mampu tapi kita nikah juga. Jadi pasal apa pula mati pucuk ni? Ramai duk mai. Saya tak kukuk langsung dalam saya. Pasal apa? Saya duk merancang. Pasal apa yang tak kukuk sangat ni, tak tahu saat dia sentot dah masuk dalam dah. Puncanya kita buat sesuatu yang Allah dan Nabi tak suka. Iaitu merancang lah. Merancang. Jadi kita minta ampun dengan Allah. Itu saya tak takut. Mari kita pakai doa, mari kita pakai servis baliklah. Harap dengan harapan benda ni akan selesai. Sebab yakin Allah tu Maha mendengar. Yakinlah Allah tu Maha penunai hajat. Jadi kita kena taubat buanglah. Dan jangan buat lagi. Tu saya rasa patut saya bagi tahu kena ada hukuman kot. Sebagai contoh, wahai Allah, kalau aku merancap lagi, aku akan bayar 1,000 untuk masjid. Aku akan bayar bagi. Biar rasa berat sikit, baru nampak nilai kot no. Kalau tidak kita tak tahan, nak lawan tu. Wahai Allah, kalau aku merancap sekali lagi, aku nak bayar 1,000 untuk tabung masjid. 1,000 banyak. Jadi dah lah nak kahwin, nak simpan duit kan. Sebenarnya sebab nak cerita kata merancap ni satu benda yang mudah lah. Jadi sebab Nabi larang, bila Nabi larang, dia ada kesan dia. Baik merancap. Sama juga dengan berzina. Kan ada kawan-kawan kita dia suka berzina.
Dia suka berzina. Bila dia berzina, maka sampai satu peringkat dia dah puas berzina, dia dah jemu, dia dah mula risau bimbang, dia pun taubat dengan Allah, tak mau berzina dah, dia pun kahwin. Bila dia kahwin, anak pertama alhamdulillah bahagia, anak kedua alhamdulillah bahagia, anak ketiga alhamdulillah bahagia. Tapi tiba-tiba doktor panggil, saya nak bincang sikit ni. Sekarang ni isteri awak sedang mengandung anak yang ketiga. Kami dapati ada HIV. Itu kita bimbang tu. Jadi kesimpulan dia, kita jangan buat satu benda yang Allah tak suka. Dia ada kesannya. Dia mesti ada. Dia tunjuk kat dunia dia letih tu. Kat akhirat lagi teruk lagi dah tentu kena. Kat dunia dah tentu. Dah. Anak yang ketiga. Isteri dah ada. Isteri awak dah ada HIV. Saya nak tanya, sejarah hidup awak macam mana? Sejarah isteri awak macam mana? Dah. Habis macam mana? Isteri dia mesti pengsan. Saya tak pernah buat maksiat. Pengsan dia. Contoh. Kan? Dah kelang kabut dah. Yang ni tak mau mengaku. Dia cuba nak sembunyikan kesalahan lama. Tapi bila sampai peringkat tu tak boleh sembunyi dah. Dah lewat dah. Dia kena terang-terang dah. Kena bagi tahu dah. Nampak tak? Kesan daripada, saya cakap ni untuk saya sebenarnya ni. Kesan daripada tidak endahnya kita dengan perintah Allah, perintah Rasul. Maka akibat dia kita kena tanggung. Itu yang sedih tu. Itu yang sedih. Walaupun sebelum kahwin baru ni buat ujian, test HIV, tak ada, negatif. Tapi anak yang kedua, yang ketiga ada. Allahu Rabbi ya Karim. Maka kita akan hidup, kalau kita tak mengaku pun tak salah. Orang tak tahu, tapi kita akan tipu diri sendiri. Kita seumur hidup kita tengok ada anak kita, isteri kena kita HIV, anak kita ada HIV. Kita tak ada. Nampak? Itu masalah dia. Jadi kita rasa, wah selamat maruah aku. Padahal kita yang buat. Contoh. Jadi tak payahlah. Saya fikir tak payah. Kalau nak kahwin je. Peduli orang nak cakap apa. Kalau tak cukup seorang, tambah 2 orang. Tak cukup 2 orang, tambah 3 orang, tambah 4 orang. Dah nak sangat. Tak puas seorang, cari seorang lagi. Islam membenarkan macam tu kan. Tapi kalau kita buat maksiat, Masya Allah, kesan dia pasti ada. Pasti ada kesan dia. Akibat dia tu pasti ada. Jadi tak apalah. Kau nak kahwin, buat persiapan untuk kahwin secepat mungkin. Jadi bincang dengan isteri, dengan bakal isteri. Saya rasa benda tu tak perlu dibincang. Jangan bincang dengan dia. Jangan cerita dengan dia, saya rasa saya lemah ni. Jangan. Kita dah masuk dalam kepala otak dia. Kau kena faham, dunia sementara, kita sementara. Bila benda sementara ni dia ada kelemahan. Jadi yang pasti Tuan kena cakap dengan bakal isteri ni, kita kena terima lebih kurang. Kita kena terima baik busuk. Kita kena terima wangi masam ke apa ke, kena terima. Sebab kita ni makhluk yang bersifat sementara. Kena didik dia cakap macam tu. Sebab bila dia set macam tu, bila kita bincang, contohlah kita cakap secara umum kan. Bila kita dah mula bincang dengan dia, kita lemah, kita tak kuat, dia akan set dalam kepala otak dia. Hakikatnya kita okey. Tapi oleh kerana dia dalam otak dia kata kita lemah, dia tak puas. Itu masalah dia. Dia tak akan puas. Dia duk anggap kita tak kuat. Bila dia anggap dia tak kuat, dia tak puas. Bila dia tak puas, dia kata mesti ada lagi ni, mesti ada lebih kuat lagi. Maka syaitan pun akan ambil peluang. Jadi saya rasa benda ni tak perlu dibincang dengan dia dulu. Kecuali kalau Tuan dah sah, Tuan dah mati kucuk, pun jangan bincang dengan dia. Sebab nak dapat seorang-seorang makwa ni payah. Jadi Tuan berusaha lah ikhtiar. Kita pakat-pakat gabung doa. Supaya masalah Tuan akan selesai. Jadi Ustaz, kalau macam bagi diri saya kan, saya macam rasa macam tak jujur pula dengan dia. Sebab sebelum ni dia ada cerita kawan-kawan macam ni lah kan. Dia pada kongsi dengan saya kan.
Dia cakap lelaki tu kawan-kawan dia kan tu macam tak jujur lah sebab tak beritahu kawan sebenar kan. Jadi saya rasa macam bersalah juga pun lah. Saya hormati tuan punya prinsip, saya punya hormati tuan punya sifat sikap. Tapi hidup ni tak boleh berdui sangat. Dia ada benda patut kita cerita, ada benda kita tak patut kita cerita. Tuan punya keikhlasan tu betul. Tapi tuan kena beritahu dengan dia, setakat ni saya alhamdulillah. Macam tu je. Kalau nak test boleh. Tapi kita tak nikah lagi. Kena nikah dulu. Macam tu lah. Dia kena gempak macam tu. Jadi bila dia bincang dalam benda-benda macam ni dengan tuan, bermakna dia ambil berat benda ni. Ya. Bila dia ambil berat macam ni, tuan sebelum tuan nikah, tuan kena pastikan betul-betul kau ni. Kalau kata duduk macam ni, kalau kata duduk macam ni, bila kita berdiri kan, bila kita berdiri tu kita tolak ke bawah, dia akan jentak tang sampai kena atas ni. Tapi kalau kita berdiri duduk macam tu, bermasalah lagi dah. Bila kita berdiri kan, benda tu duduk macam tu kan. Ya. Tengok tak maya jam. Memang masalah. Confirm tak masuk. Benda tu tak payah apa sebenarnya. Benda tu bukan satu benda yang ketat sangat. Biasa minta maaf, saya bagi contoh macam lubang hidung dia. Macam tu ya dia. Sebab tu buat dengan tangan dia rosak. Sebab tangan kasar. Dia macam lubang hidung je. Main besar mana pun masuk. Jadi macam tu minta maaf lah kan. Nak bagi tuan faham. Jadi tuan tak perlu risau. Kalau agak kata orang tua kata boleh gantung 3 biji buah nyok, okey. Tapi ataupun satu lagi, bila tuan tidur, tuan tekan, dia patah dua. Tekan, patah dua. Memang masalah. Tapi kalau tekan, dia tak patah dua. Dia meletik, dia melawan. Okey. Macam tu. Balik test tengok. Cek tengok. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, ada ni lagi lah, hidup lagi, tak sampai macam mati lagi lah. Cuma saya tak nak betul-betul bagi kuat dengan tahan lama tu lah. Itu dia gini. Bagi saya kecil besar tak penting. Tapi tahan lama penting. Tahan lama penting, tapi jangan terpedaya. Jangan terpedaya dengan tahan lama. Lama mana? Takkan 3 jam. Takkan 5 jam. Kan dia jemu. Dunia ni sementara aja. Yang penting isteri cukup. Cukup. Jadi tuan kena set dalam kepala otak tuan jangan fikir tuan lemah. Setakat ni okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni saya dah masuk merayu dengan Allah, wahai Allah. Semoga masalah ni benda ni tak jadi masalah kat saya. Sebab kalau tuan fikir dia akan jadi lemah. Dia tak boleh duk anggap dia lemah. Setakat ni kena test lah, ketang bidan. Bidan tak apa. Lepas pada tu cara dia. Saya rasa cara dia tuan, oleh kerana tuan dah boleh bincang dengan bakal macam tu, cara dia, sebab tu saya cakap, bukan kata kita gila set. Bukan kata kita ni ganas, apa dah. Tapi kita nak raikan malam pertama tu. Susah payah nak buat kenduri 30-40 ribu habis. Susah payah anak-beranak, adik-beradik ambil cuti main nak rai kita. Kalau boleh malam pertama ataupun malam kedua, paling bagus malam pertama lah. Paling korang 3 kali. Kita nak set dalam kepala otak dia. Puas hati sampai dia mengadu, abang saya nak jalan tak boleh abang. Bukan kata kita nak buat naya dia dah. Tolong faham. Tu orang kata nak ambil roh isteri tu. Kalau malam pertama pun dia dah sedia dah apa semua, duk mengeliat sakan dah. Elok dia buka kain aja, kita di sini cerit-cerit dah. Allah. Sebab tu orang kata malam pertama kena terajang jatuh hati tu. Gitu. Jadi kita kena buat persiapan malam pertama. Malam pertama tu orang kata ambil roh isteri supaya dia taat. Supaya dia ada rasa hormat kat kita. Maklumlah 28 tahun hidup nak tunggu malam pertama. Jadi malam pertama jangan gagal. Malam pertama. Jadi untuk pastikan tidak gagal tu kena servis. Kena betul-betul buat persediaan. Benda ni orang anggap
apa hal ni nak ambil kisah sangat benda? Jangan. Dia akan jadi seumur hidup, dia akan hilang hormat ke kita. Bila malam pertama dia tak dapat, dia tak puas, tolak patah sudah kita. Lepas tu pun tolak, tarik, cerit, habis dah. Alamak, sudah kita. Jadi kena kontrol kepada otak, fikiran kita, kontrol. Jangan fokus dekat situ sangat. Yang fokus sangat waktu nak bersama tu, jangan fokus sangat fikir pada benda lain. Itu je. Anggap macam nak main-main, suka-suka je. Jangan terlalu aku nak kena tunaikan tanggungjawab dengan serius sangat kan, dia jadi cepat. Kita bergantung pada fikiran. Kalau kita boleh kontrol, alhamdulillah. Ada orang buatlah apa-apa pun supaya kita tak fokus sangat. Ada orang bila dia nak bersama dengan suami, dia ambil satu benda yang berbau busuk. Contoh, kan dia ambil benda busuk, dia hilang fokus lah. Jadi dia bersama dengan suami dia, dengan isteri dia. Sama tu, lepas tu dah suami dah sampai klimaks, okey lah. Yang penting dia sampai klimaks. Jadi kaedah dia juga, sebelum nak bersama tu kena, sebab kita manusia yang berakal, bernafsu berakal kan. Kita tak sama macam kucing, macam kambing, dia pakai khabat aja. Jadi kena mukadimahnya, kena belai-belainya. Gitulah cerita dia. Itu di antara kita nak bezakan antara kita dengan binatang. Dia adalah belayannya. Gitu. Orang kata cari poin-poin kat mana yang dia terangsang. Biasanya dekat kepala-kepala tetek ni lah. Hak tu poin utama lah. Ada orang dia telinga, ada orang dekat telinga. Ada orang dekat tekok. Ada orang macam-macam, ada orang dekat paha. Dia tak sentuh paha dia. Bila sentuh paha dia, dia akan geli. Geli tak tahan. Bila geli tak tahan, waktu dia tak tahan tu, waktu tu kita usaha untuk dia puas tu. Macam-macam kaedah. Jadi yang penting tuan kena set kepala otak dan tuan kena tawan balik roh dia, semangat dia tu. Kata bila dia cakap dia benda-benda tu, dia ada kecil manis kot. Macam tu. Cuba alihkan pandangan, pemikiran dia. Saya rasa dia ada kecil manis ni. Biasa kalau ada kecil manis, ataupun dia makan ubat chemical, ubat-ubat jantung, ubat kolesterol, Panadol dan sebagainya tu kan. Mungkin kot. Kalau orang biasa ni okey je, normal aja. Itulah insya-Allah. Jadi tuan bagui, tuan mai untuk bincang satu benda yang sangat mustahak. Sanggup ambil cuti ni semua menggembirakan Allah. Setiap inci bumi tuan nak mai ni, saya yakin menggembirakan Allah demi untuk kehidupan yang harmoni kan. Gitulah insya-Allah. Saya kesian lah kat dia sebab susah juga nak dapat dia ni, nak tawan hati dia. Susah. Nak dapat seorang perempuan ni. Betul. Kalau tak dapat bahagiakan dia kan, memang rasa bersalah. Sebenarnya dalam bab bahagia ni, seks penting, tapi dia bukan perkara utama. Sebenarnya seks bukan nombor satu, tapi dia sangat penting. Macam tu. Jadi kita kena pastikan kita okey. Lepas pada tu hubungan kita tu mendapat kepercayaan dia tu yang paling berharga. Mendapat kepercayaan daripada isteri kita. Itu yang membahagiakan dia tu. Ada orang bagi kereta, bagi rumah besar, tak bahagia juga. Bukan itu. Itu penting. Tapi dia macam mana nak cakap? Jadi pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Gitulah. Ada orang nanti bila kahwin nanti fahamlah benda ni. Ada orang dia suka duduk bawah. Ada orang dia suka dia duduk atas. Ada juga. Ada orang dia suka main daripada belakang. Ada juga. Tapi bukan main punggung, main tempat dia, tapi daripada belakang. Itu lebih seronok bagi dia. Jadi nanti tuan akan belajar, tuan akan tanya dengan dia. Tapi jangan tanya, jangan bincang waktu dengan dia.
Jangan bincang lagi sebab belum kahwin lagi. Bila dah kahwin baru bincang. Sebab bila bincang benda tu dalam keadaan sekarang, saya takut terlanjur lagi. Sebab dia akan terangsang. Syaitan akan masuk. Sebab tu orang kata waktu tunang ni darah manis tu, waktu tu banyak orang gagal. Orang tua pun ingat itu tunang dia, biarlah dia nak pergi beli barang-barang ke apa. Waktu tu banyak gagal. Dengan ceritanya lah. Waktu dah sehakikatnya tak nikah lagi. Kan, tak nikah lagi, belum boleh lagi, haram lagi. Keluar beli barang sama pun kira haram lagi. Tapi orang kita tak kisahlah tu dia punya tunang. Apa-apa nak nikah juga. Jangan. Waktu ni banyak orang gagal. Bila kita dah buat sebelum nikah, seumur hidup dia tak hormat dekat kita. Kebetulan pula dia tak pernah dan kita pecahkan darah dia sebelum kita akan nikah. Maka itulah dia bibit-bibit kemusnahan rumah tangga. Hilang berkat dah. Macam itulah dia antaranya lah. Alhamdulillah Ustaz, sebab selama ni pun saya tak pernah buat lagi lah zina ke atau ni kata. Alhamdulillah. Allah dah pelihara. Jadi adakah ni, itulah saya cakap secara umum lah tadi ni, cakap secara umum kesilapan dalam persiapan nak berkahwin, kesilapan. Kalau orang agama lain dia tak kisah, dia boleh sekedudukan, boleh duduk, tengok serasi tak serasi apa semua. Tak bahagia juga walaupun dia buat macam tu. Dah serasi anak 1-2 baru kahwin, tak bukan fitrah manusianya, bukan macam tu sebenarnya. Jadi tak apa, insya-Allah semoga berkat, semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan. InsyaAllah jangan ambil risau sangat, biasa-biasa aja. Cumanya kena cakap dengan dia, untuk sekarang saya okey. Kena cakap dengan dia kalau dia tanya. Kalau ikutnya dari segi adatnya tak patut dia tanya lagi. Dari segi adatnya tak patut dia tanya lagi. Mungkin sebab dia bimbang untuk tengok sekeliling kan, kawan-kawan dia ada masalah kan. Tapi memang banyak masalah, banyak sangat. Jadi kita kena didik, redolah dengan apa yang ada. Kita kena didik dan kita pun kena faham, redolah. Jangan bukan kata kelemahan tu ada pada kita, pada mereka pun ada kelemahan dia. Kita orang lelaki ni sebagai contoh, badan dia berbau kan, kita tak dalam surah. Mereka duk fikir kita kuat tak kuat je. Mereka tak fikir badan mereka berbau, dengan ketiak berbau, dengan gigi, tahi penuh gigi kan, contoh. Dengan tempat Miss V tu pun buat bau. Tak ada dalam surah kita pun. Mereka jangan duk entang kita je. Mereka pun kena jaga juga. Nanti bila keluar ayat bau, kita habis dah. Bila bau je habis kita. Lah ni orang duk bincang, duk belasah lelaki je. Dah, orang perempuan pun kena. Kena. Kalau tambah pula kalau dia pengamal ubat-ubat moden ni, dia nafsu pun tak ada. Lambat klimaks lah. Puncanya dia duk makan ubat. Bila dia makan ubat, dia lambat klimaks. Bila lambat klimaks, dia nak hantam kita, kata kita cepat. Tak boleh. Kena cek dulu. Sebab tu kalau main sini, saya tanya dulu. Kak ada makan ubat apa? Saya kecil manis Kak. Memang Kak lambat. Sebab Kak tak boleh fokus. Biasanya macam tu. Kena dua-dua. Mereka pun kena fikir juga. Kan? Kena tanya juga suami. Ada suami dia suka ada bulu. Ada suami dia suka tak ada bulu. Kena tanya juga. Ini berselera je, suami tak suka. Apa hal tak bersihkan ni? Macam tu. Kena tanya suami. Boleh tak saya nak cukur ni? Kena tanya suami. Boleh tak saya nak simpan ni? Suami kita kena simpan. Saya suka bulu banyak. Kena simpan. Tak maulah, tak boleh. Sebab dia bagi kesan kepada nafsu suami dia. Ada orang
dia suka bulu betis panjang. Ada orang dia tak suka bulu betis panjang. Ada orang dia suka licin. Jadi bila dah ada suami, dia kena tanya suami dia, patut tak saya nak cukur bulu betis ni? Suami kata, cukur lah. Cukur. Jangan. Bila suami dia kata jangan, tak boleh buat lah. Tak boleh cukur bulu. Semua bulu tak cukur. Walaupun suami dia tak cakap. Sebenarnya saya suka ada bulu. Nampak remeh-temeh kan? Tapi dia bagi kesan yang tinggi. Macam tu. Jadi dua-dua pihak. Jangan depa sedap nantam. Alah, tidur saja. Jangan. Kau sendiri tidur saja sungguhlah. Hang busuk. Contoh macam tu. Tapi takkan kita nak cakap macam tu. Kan? Jadi dia dah potong nafsu kita. Marah orang buat dengar hari ni. Kau tengok Dah, kita cakap betul-betul kan? Ya, betul. Demi kebahagiaan. Sebab tu kena menghormati. Suami pun macam tu juga. Dia mudah hidup ni ikut sunnah aja. Sunnahnya apa dia? Sunnah para rasul. Pertama, cukup misai. Ingat sunnah. Para rasul tau. Termasuk Rasulullah dan para rasul. Yang dia cukup misai, sunnah. Jadi setiap kali nak cukup misai kena niat ni sunnah Nabi. Kan? Yang kedua, simpan janggut. Sunnah para rasul. Paling bagus secekap. Paling bagus. Sunnah sempurna. Kalau macam ni pun sunnah juga. Tapi paling bagus markah penuh secekap. Yang ketiga, potong kuku. Jangan simpan kuku. Orang yang simpan kuku dia panjang, malaikat rahmat tak akan masuk dekat. Yang keempat, jimat air. Dalam hadis tu tak susun betul lah. Tapi 5 benda ni lah. Jimat air. Air mandi, air apa ke, air apa-apa lah. Jimat air. Khususnya paling kena tekan waktu ambil air semayang. Dan yang kelimanya, cukur bulu hari-hari. Cukur. Ini bulu ketiak berselekor keluar. Allah, berketiau-ketiau. Kan? Nampak sangat daki pun ada. Allah. Bulu penuh. Dia orang cakap 40 hari cukup. 40 hari cukup. Macam tu. Tapi dalam bab isteri, dia kena tanya kita. Bab isteri. Sebab ada orang dia suka jadi ada bulu. Dia tak mau kosong. Ada juga macam tu. Jadi benda ni penting. Sama-sama kena jaga. Misalnya kalau kata lepas perkahwinan nanti, contoh kalau ada jodoh kan, lepas perkahwinan tu, lepas tu dia dapat tahu keadaan saya yang sebenar macam mana. Macam dia akan rasa dia tertipu ke atau saya tak jujur kan dia. Tuan jangan salahkan diri. Tuan sendiri pun tak tahu tahap tuan macam mana. Kan? Setakat lah ni yang tuan tahu okey. Setakat baik dengan diri. Tuan jangan rasa lemah semangat, jangan rasa rendah diri. Tu bahaya. Orang lelaki ni kalau stres pun dia tak mau juga. Tapi setakat lah ni tuan okey kan? Okey, alhamdulillah. Okey. Dah cukup, habis. Ceria, senyum, sentiasa. Aku lelaki sejati. Kalau tuan pernah tengok video saya, satu perkataan yang sombong saya keluarkan. Apa dia? Saya bangga, saya sampai sekarang masih teronok. Walaupun anak saya 9. Jadi tuan pun kena rasa bangga macam tu. Pasal maksudnya Pak, saya masih teronok ni apa dia maksudnya? Saya tak pernah berzina dengan siapa-siapa. Saya dengan isteri saya yang halal. Saya kena bangga benda ni. Setakat lah ni alhamdulillah. Setakat lah. InsyaAllah sampai mati. InsyaAllah sampai jumpa bidadari dalam syurga. Maknanya hak kita dah. Kita takkan bagi pada benda yang bukan hak kita. Sombong kan? Nak cerita kata benda ni rupanya orang anggap benda remeh, benda mudah. Tak kisah. Tak boleh. Benda yang agama larang jangan buat.